Saya Aina. Saya Alia. Saya Husnina. Saya Dina. Batik merupakan salah satu kraft tangan yang unggul di Malaysia. Ianya merupakan satu jenis kain yang dihasilkan melalui proses menerap lilin cair dan mencelup warna. Perkataan batik berasal dari Indonesia yang bermaksud pakaian yang mempunyai titik-titik. Batik terkenal di negeri-negeri dalam gugusan Kepulauan Melayu seperti Indonesia, Singapura, Brunei dan Malaysia. Berdasarkan catatan sejarah, batik telah diketahui wujud sejak 2000 tahun lalu di Parsi dan Mesir. Kemudian, pada abad ke-7 dan ke-8 lagi, kain bercorak batik mula digunakan di negara China dan Jepun. Setelah lama batik wujud di negara luar, batik mula memasuki tanah Melayu pada abad ke-15 Masihi iaitu pada zaman pemerintahan Parameswara di Melaka. Selepas batik mula menguasai tanah Melayu, Terengganu telah memulakan perusahaan batik Minah Pelangi pada abad ke-18 dan Kelantan juga telah mengikut jejak langkah Terengganu dengan mengusahakan batik di Kota Baru. Pada mulanya, rekaan batik di Kelantan banyak diilhamkan daripada corak batik Jawa dan Siam. Namun, lama-kelamaan kreativiti masyarakat tempatan semakin menonjol sehingga berjaya menghasilkan kain batik corak rekaan sendiri. Selepas Haja Perang Dunia Kedua, perusahaan batik berkembang dengan pesat dan menjadi industri kampung utama. Dan sehingga kini, iaitu tahun 2023, industri batik telah sampai ke peringkat antarabangsa dan telah mendapat sambutan yang tinggi dan baik dari luar negara. Motif batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Terdapat 6 jenis motif sekeliling yang digubah untuk menjadi corak atau ragam hias yang menarik. Antaranya ialah unsur flora. Unsur flora untuk menghiaskan kain batik seperti bunga, kudu, putik, daun, ranting dan macam-macam lagi. Kemudiannya unsur fauna, iaitu unsur fauna ialah gabungan macam motif rama-rama, kura-kura, ayam, rusa, bangau dan banyak lagi. Terdapat 3 jenis batik yang berada di sini. Salah satunya batik blok. Batik blok merupakan salah satu teknik untuk menghasilkan corak batik. Di Pantai Timur, ia lebih dikenali sebagai batik cap atau batik terap. Proses awal dalam perkembangan membuat batik blok membabitkan penggunaan ukiran sarang blok kayu untuk mengecap sejenis bahan berwarna hitam. Semula jadi dan teknik awal ini dikenali sebagai terap hitam. Pada tahun 1920-an, penggunaan lilin dalam proses penerapan diperkenalkan. Sejajar dengan itu, blok-blok yang diperbuat daripada kepingan keluli menggantikan blok kayu. Corak-corak blok keluli lebih kemas daripada blok kayu. Selain itu, blok-blok khas disediakan untuk menerap lilin pada bahagian kepala kain, kapit kain dan bahagian badan kain. Selain itu, batik yang kedua iaitu batik cantik, juga dikenali sebagai batik lukis, merujuk kepada corak kain batik yang dilukis tangan secara bebas. Batik lukis mempunyai corak yang pelbagai dan setiap satu adalah unik, tidak akan sama dengan yang lain. Di alam Melayu, batik lukis mempunyai corak bunga. Ini disebabkan Islam melarang pengikutnya melukis benda hidup. Corak bunga ini telah digemari sejak Kesultanan Melaka lagi. Ini terbukti apabila dicatat dalam sejarah Melayu berkenaan Han Nadim diperintahkan oleh Sultan Mahmud bagi membeli kain serasah
dengan 40 bunga pada setiap satunya. Bagi batik lukis di bahagian lain, terdapat pelbagai corak termasuk manusia dan haiwan yang dihasilkan. Alat canting digunakan bagi melakar corak batik dengan lilin panas di atas kain putih. Setelah kerja-kerja melakar selesai, proses mewarna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan menggunakan berus cat, di mana bahagian-bahagian yang terkena lilin itu tidak akan meninggalkan kesan warna apabila proses mematikan warna dilakukan. Yang ketiga, batik pelangi ialah batik yang dihasilkan tanpa penggunaan lilin dan diperkenalkan oleh Cik Minah Pelangi dari Terengganu ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin II. Ia juga disebut sebagai kain rawak. Digunakan sebagai tudung, selendang serta menjadi pelengkap atau aksesori pakaian, terutama inang dan dayang di istana. Ia dihasilkan dengan menggunakan teknik ikat dan celup. Kain diikat beberapa kali dengan menggunakan lilin atau apa sahaja untuk menghalang penyerapan warna. Bilangan ikatan dan celupan warna menentukan corak dan warna pada kain. Di sini kita dapat melihat teknik penghasilan batik iaitu batik blok. Antara alatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan batik tersebut adalah blok kayu atau tembaga yang telah diukir corak, kain putih, pewarna, soda ash, sodium silicate fixer, tamar, lilin putih, dapur, kuali leper, kuali kawah dan meja mengecap. Okey, mari kita lihat proses membuat batik blok yang dilakukan oleh pekerja di sini. Pertama sekali, bentangkan dan regangkan kain putih di atas permukaan yang rata. Kemudian, mencelup permukaan sarang batik ke dalam campuran tamar dan lilin yang telah cair setelah dipanaskan. Seterusnya, mengecop lilin cair ke atas permukaan kain dengan teliti dan kemas seperti yang ditunjukkan oleh pekerja tersebut. Kemudian, mencelup kain dalam pewarna dan dikeringkan terlebih dahulu. Selepas itu, rendam kain ke dalam air yang dicampur soda ash dan air panas. Akhir sekali, mencuci, membilas dan menjemur kain sehingga kering. Corak dan nilai keindahan batik sangat unik dan mampu menarik perhatian ramai pengguna. Oleh itu, kita juga sebagai pengguna perlulah lebih menghargai seni batik yang dihasilkan kerana ianya merupakan salah satu simbol atau lambang masyarakat Malaysia. Kita juga perlulah meneruskan seni warisan kraftangan batik di mata dunia dengan menghasilkan pelbagai dimensi baru terhadap pengeluaran produk batik.